Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Terima kasih kepada saudara moderator, seterusnya kepada pihak penganjur. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin, bab puasa yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk dalam fasal baru, iaitu fasal fi mujibi kafaratis saum. Fasal pada menyatakan perkara yang mewajibkan kifarat puasa. Di sana, apabila ada kesalahan-kesalahan yang tertentu yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, puasa tertentu ada syarat-syarat dia, nanti kita akan bincang syarat-syarat dia, maka dengan sebab dia melakukan kesalahan tersebut, puasa dia batal dan wajib dia kena bayar kafarah. Katanya, tajibul kafaratu بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم. تجب الكفارة wajib kafarah. Cakap kita kifarah. Wajib kafarah. Benda kafarah ni akan datang dia akan cerita. Wajib kena bayar kifarah. Wajib kena bayar kafarah. Wajib kafarah ni atas apa? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, hanya di atas lelaki. Tidak di atas perempuan. Jadi sepakat ulama mengatakan wajib kafarah ini di atas lelaki. Namun ulama berbeza pandangan wajib tak kafarah ni di atas perempuan. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya kafarah ini wajib atas lelaki sahaja, tidak di atas perempuan. Tajibul kafaratu ay ala rajulin, atas lelaki. Manakala orang puan tidak wajib kafarah kerana di zaman Rasulullah pernah berlaku dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ada seorang lelaki sahabat saat itu, dia bersetubuh dengan isteri dia ketika dia sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia membayar kafarah. Dalam hadis tersebut Rasulullah suruh dia je, Rasulullah tak pesan pun kepada dia supaya suruh isteri dia melakukan hal yang sama. Jadi kesimpulan kafarah ini wajib kepada lelaki, tidak wajib kepada perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya kafarah ini diwajibkan kepada lelaki dan perempuan. Wajib kafarah ni bi'ifsadi sawmi yaumin, dengan sebab merosakkan. Dengan sebab merosakkan. Maksud merosakkan ni membatalkan. Sawmi yaumin, puasa sehari. Sehari je. Dengan sebab merosakkan puasa sehari. Min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi dengan sebab dia merosakkan puasa sehari daripada bulan Ramadan, maka wajib dia kena kafarah. Jadi bermakna, wajib kafarah ni dengan sebab merosakkan. Kalau tidak merosakkan, tak wajib kafarah. Dengan sebab membatalkan. Membatalkan puasa. Puasa satu hari. Jadi bermakna bukan sepanjang Ramadan. Hanya satu hari pun dah kena kafarah. Satu hari daripada Ramadan. Kalau satu hari selain daripada Ramadan, contoh puasa wajib kerana nazar, puasa qada, itu tidak wajib bayar kafarah. Kita bincang kafarah ataupun tidak. Kita tidak bincang dosa ataupun tidak. Masalah dosa ataupun tidak, itu nombor dua. Yang kita nak bincang adalah wajib kena bayar kafarah. Wajib bayar kafarah dengan sebab merosakkan puasa satu hari daripada Ramadan. Hak ni memang berdosa lah. Hak ni memang berdosa. Kalau misalnya, nanti kita akan cerita pada ini. Puasa sehari daripada bulan Ramadan. Dia merosakkan bijima'in. Bijima' ta'alluq pada ifsad. Merosakkan dengan persetubuhan. Jadi bermakna tidak wajib kafarah kalau dia merosakkan satu hari daripada puasa pada bulan Ramadan bukan dengan persetubuhan. Contoh dengan makan dan minum. Dengan persetubuhan. Persetubuhan mana? Athima bihi. Yang berdosalah ia seorang. Bihi dengan sebab persetubuhan itu. Dengannya dengan persetubuhan itu. Bisa babi saum. Dengan sebab berpuasa. Dia kadang-kadang jima' saat itu berdosa dengan sebab dia berpuasa. Kadang-kadang jima' saat itu berdosa bukan dengan sebab dia berpuasa, tapi dengan sebab yang lain. Maksudnya, kalau seseorang saat itu, dia membatalkan puasa dia
pada bulan Ramadan dengan jima' yang dia berdosa. Dengan jima' tersebut tapi berdosa dia bukan sebab puasa, bukan sebab lain. Contoh dia berzina, dia bermusafir, lepas tu dia memilih untuk berpuasa. A'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamat wal afiyah. Dia bermusafir. Jadi apabila orang tu bermusafir, maka tidak wajib kepada dia berpuasa. Boleh dia berpuasa dan boleh dia berbuka. Tiba-tiba dia memilih untuk berpuasa. Dalam ketika dia sedang berpuasa, tiba-tiba dia berzina. Maka jima' saat itu berdosa, dosa besar. Tapi dosa saat itu bukan kerana berpuasa, tapi kerana berzina. Maka tidak wajib dibayar kafarah. Kita bincang ni bukan masalah dosa ataupun tidak. Zina dosa besar. Zina dosa besar. Cuma wajib ke tak, wajib ataupun tidak bayar kafarah. Hak ni hak yang kita nak bincang. Mazhab Imam Syafi'i, orang yang berzina pada bulan Ramadan ketika mana dia sedang bermusafir, maka walaupun dia membatalkan puasa dia dengan perzinaian tersebut, ia tidak mewajibkan kafarah. Kerana kafarah ditolak dengan wujudnya syubhah. Sebagaimana hukum hudud ditolak dengan wujudnya syubhah, begitu juga kafarah ditolak dengan wujudnya syubhah. Jadi ketika tidak diwajibkan dia berpuasa, maka ketika tu apabila dia berzina, walaupun puasa dia batal dengan perzinaian tersebut, tetapi tidak wajib dia bayar kafarah. Na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita. Itu maksud yang berdosa ia dengan jima' saat itu bisa babi saum, dengan sebab berpuasa. Tengok ulama ketika dia meletakkan ibarat dalam hukum ni, sebenarnya setiap perkataan tu ada, maksudnya setiap ada perkataan ada makna yang tersirat. Okey. Kita baca sekali lagi ya. Wajib kafarah dengan sebab merosakkan puasa. Membatalkan puasa satu hari daripada Ramadan. Maksud dia buat mari puasa satu hari, bukan maksud setiap hari pada bulan Ramadan dia buat benda ni baru wajib kafarah. Sehari pun wajib kafarah. Sehari daripada Ramadan. Dengan maksud kalau puasa wajib yang selain daripada Ramadan, walaupun dia membatalkan puasa tersebut dengan jima', maka tak wajib dibayar kafarah. Membatalkan dengan jima', kalau dia membatalkan dengan minum air terlebih dahulu, makan terlebih dahulu, maka tidak wajib dia bayar kafarah. Jadi orang tu dia nak setubuh pada siang hari Ramadan. Dia nak setubuh pada siang hari Ramadan. Tiba-tiba dia membatalkan puasa dia dengan makan nasi terlebih dahulu, barulah dia bersetubuh. Maka oleh kerana dia tidak membatalkan puasa dengan jima', maka tidak wajib bayar kafarah. Kita bincang wajib ke tak bayar kafarah. Namun daripada segi dosa, dia telah melakukan dosa besar. Tidak boleh kita bagi jalan kepada orang. Kalau mu nak setubuh pada bulan Ramadan, minum air dulu makan nasi dulu. Dah batal dulu puasa, barulah jima'. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Apa yang dituntut kepada kita adalah menyuruh perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Bukan kita menyuruh perkara yang mungkar. Dengan jima' yang berdosa ia dengannya. Jadi kalau jima' yang dia tidak berdosa, maka ketika tu tidak wajib bayar kafarah. Dengan jima' yang berdosa ia dengannya dengan sebab berpuasa. Jima' hak yang dia berdosa dengannya dengan sebab berpuasa adalah jima' jima' hak yang dilakukan oleh orang yang wajib ke atasnya berpuasa. Berbeza dengan orang bermusafir, orang sakit tidak wajib atas dia berpuasa. Maka kata pengarang kita, wala kafarata, dan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah ala nasin, atas orang yang terlupa. Dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Maka tiba-tiba dia jima'. Maka tidak ada kafarah. Wala mufsidin ghaira Ramadan. Dan tidak juga orang yang merosakkan puasa yang selain daripada Ramadan. Walaupun puasa itu puasa wajib. Contoh puasa qadha, puasa nazar, dia telah membatalkan puasa tersebut dengan jima', tidak wajib bayar kafarah. Au bi ghairil jima', ataupun dia membatalkan puasa dia saat itu selain daripada jima'. Bukan dengan jima', dengan selain daripada jima', dengan makan, dengan minum, dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, maka tidak ada kafarah. Wala musafirin, dan tidak juga ada kafarah atas orang yang bermusafir. Jama'a, yang telah berjima' lah ia, biniyati tarakhus, dengan niat mengambil rukhsah. Sebab orang yang bermusafir, syarat bagi rukhsah, kelonggaran kepada dia untuk dia tidak berpuasa. Maka orang musafir ni, dia bermusafir,
Dia pun berbuka kerana mengambil rukhsah syarak, tapi makanan tak ada, minuman tak ada, biar buka dengan jima' lah. Ha. Baik. Ada tak kafarah? Tidak. Dosa ke tak? Tak. Sebab memang tidak wajib ke atas dia berpuasa. Baik. Wa kadza bi ghairiha, dan seperti ini kembali kepada orang yang bermusafir yang berjima' dengan niat tarakhus bi ghairiha bi ghairi niyyati tarakhus fil asah. Maksudnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat daripada segi hukum, orang yang bermusafir tidak diwajibkan kepada dia berpuasa. Tiba-tiba apabila dia memilih untuk berpuasa, sedangkan dia masih lagi bermusafir, maka hukum dia adalah dibolehkan. Tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba dia nak makan. Kalau dia nak makan dengan sengaja untuk mengelak daripada berlaku dosa, mesti dia kena niat tarakhus. Kalau dia tidak niat tarakhus, maka dia berdosa. Sekali lagi, orang yang bermusafir, dia boleh untuk berbuka dan boleh untuk berpuasa. Tiba-tiba orang musafir ni memilih untuk berpuasa. Pada malam hari, dia berniat untuk puasa pada keesokan harinya. Tiba-tiba, tengah-tengah dia puasa, dia pun makan nasi. Apakah hukum dia makan nasi ketika tengah dia berpuasa? Hukum dia, kata ulama, hukum dia adalah haram. Kalau dia tidak niat tarakhus. Kalau dia niat tarakhus, barulah hukum dia tidak haram. Maksudnya dia berdosa. Kerana dia tidak niat untuk mengambil rukhsah daripada syarak. Sedangkan ketika itu dia sedang berpuasa. Walaupun pada asal tidak diwajibkan dia berpuasa, tapi oleh kerana dia memilih untuk berpuasa, pada asalnya dia berniat, dia memilih untuk berpuasa. Maka kalau dia nak berbuka, mesti kena niat tarakhus. Aku makan ni kerana diberi kelonggaran oleh syarak kepada aku, orang sebagai orang bermusafir, untuk tidak berpuasa. Jadi, dia sedang berpuasa ketika dia sedang bermusafir. Sedangkan pada asalnya tidak wajib dia berpuasa. Tiba-tiba dia jima'. Jima' ni, kalau dia niat untuk mengambil rukhsah berbuka kerana dia bermusafir, maka tidak berdosa. Kalau dia tidak niat untuk mengambil rukhsah, bahang lalu, jima' lalu, sebagai contoh, maka dia berdosa. Kalau hak yang pertama tadi, hak tu sepakat tidak wajib bayar kafarah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sepakat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak bincang mazhab lain. Kita bincang mazhab Imam Syafi'i. Sepakat mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib bayar kafarah. Cuma, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tidak berniat tarakhus, dia jima' dalam keadaan dia bermusafir tapi dia tidak berniat tarakhus, maka dia dikirakan berdosa sebab dia tidak niat tarakhus ketika dia berjima'. Adakah wajib kena bayar kafarah ataupun tidak? Mazhab pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib bayar kafarah. Okey, sebab dia tidak wajib bayar kafarah, sebab tudra'ul kafaratu bisyubhat. Ditolak kafarah dengan syubhah. Sebagaimana hukum hudud ditolak dengan syubhah. Apabila wujud syubhah, maka tidak ada pelaksanaan hukum hudud. Begitu juga apabila ada syubhah, ada kesamaran, maka ditolak akan kafarah. Baik, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah katanya wa kadza bi ghairiha fil asah. Dan seperti ini bi ghairiha bi ghairi niyyati tarakhus fil asah, mengikut kaul yang asah. Wala ala man dhanna al-laila fabana nahara. Dan tidak tidak wajib kafarah di atas mereka yang menyangkalah ia al-laila malam. Fabana nahara, tiba-tiba nyata, fabana maka nyatalah ia, naharan siang hari. Nyatalah, fabana ay fabana jima'uhu, maka nyatalah jimuknya saat itu naharan pada siang hari. Dia ingat dak keluar fajar lagi, ingat dak bang subuh lagi. Dia kata dang lagi. Sebab malang duduk qiyamul lail dah lama dah. 3 bini. Jadi balik kat subuh saat itu banyak sangat berfikir tu, naik nafsu lain contoh. Jadi dia ingat dang lagi, sau-sau dang lagi jimuk Jimuk lah, rupanya pukul 6.30 dah. Subuh dah. Baik. Jadi jimuk dia saat itu dia ingat pada malam hari. Ternyata pada siang hari. Jimuk ni sebenarnya tidak berdosa. Tidak berdosa jimuk ni. Kerana ketika dia melakukan jimuk, sangkaan dia masih lagi malam. Apabila sangkaan dia masih lagi malam, maka daripada sudut sangkaan dia buat, dia jimuk mengikut sangkaan dia masih lagi malam, maka tidak berdosa.
Jadi apabila tidak berdosa, maka sebab itulah tidak wajib bayar kafarah. Walau bagaimanapun puasa dia batal. Sebab benda puasa dia batal kerana sangkaan dia saat itu dia lah tersilap. Macam ke orang, dia makan, dia sahur. Dia ingat masih lagi malam, maka dia makan. Tiba-tiba nyata siang hari. Maka sangkaan dia saat itu tidak diambil kira. Dan pernah kita sebut beberapa kali, kaedah fiqh menyebut, la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak dikirakan dengan sangkaan yang nyata tersalah. Sekarang ni sangkaan dia nyata tersalah. Dia sangkakan bahawasanya masih pada malam hari. Maka dia berjimuk, tiba-tiba rupanya siang hari dah. Maka batal puasa dia. Cuma tidak wajib dia bayar kafarah kerana jimuk tersebut tidak ada dosa. Yang wajib bayar kafarah tadi dikata athima bihi, yang berdosa ia dengannya. Sekarang ni jimuk ni tidak berdosa. Begitu juga wala man jama'a ba'da al-akli nasiyan wa dhanna annahu afṭara bih. Dan tidak juga wajib kafarah di atas mereka yang jimuklah ia selepas daripada makan dalam keadaan dia terlupa dan dia sangkakan bahawasanya perbuatan makan tersebut berbukalah ia dengannya, batal puasa. Dia sekarang ni dia makan dalam keadaan dia terlupa. Sedangkan orang yang makan dalam keadaan terlupa, dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka tak batal puasa dia. Cuma dia sangkakan batal puasa dia lah. Ingat batal benda apa? Apakah subuh lalu lah? Dia ingat batal. Maka kata ulama, tidak wajib dia bayar kafarah. Tidak wajib dia bayar kafarah. Tetapi puasa dia batal. Puasa dia batal. Sekali lagi ya. Sekarang ni dia makan dalam keadaan dia terlupa. Dia sedang berpuasa. Maka pada hukum asalnya, puasa dia tidak batal. Dia ingatkan puasa dia batal. Maka apabila dia ingatkan puasa dia batal, lalu dia berjimuk. Di atas sangkaan puasa dia telah batal. Pada hakikatnya puasa dia tidak batal. Jadi bermakna dia telah membatalkan puasa dia dengan jimuk. Tetapi oleh kerana ada syubhah di sini, ada kesamaran, maka ditolak kafarah. Tapi puasa dia tak batal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa in kana al-asahhu butlana shaumihi, dan sekalipun ini lghayah, sekalipun adalah mengikut kaul yang asah, pandangan yang lebih sahih. Al-asah kita cerita dah sebelum daripada ni apa yang dimaksud dengan istilah al-asah. Walaupun al-asah butlana shaumi, batal puasanya. Batal puasanya dengan jimuk tersebut. Sebab jimuk dia saat itu dalam keadaan dia sedar, dia sedang dalam keadaan dia sedar bahawasanya jimuk yang dilakukan ketika berpuasa adalah batal puasa. Cuma dia sangkakan bahawasanya puasa dia telah terbatal, pada hakikatnya belum lagi batal. Maka jimuk tersebut ia membatalkan puasa. Itu wa in kana al-asahhu butlana shaumihi. Katanya wala man zana nasiyah, dan tidak wajib bayar kafarah di atas mereka yang berzina ia. Nasian, hal keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa. Jadi orang tu berzina, dosa. Dia dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Dan jangan menghampiri zina kerana zina ni adalah perkara yang cukup keji. Baik. Jadi dia berzina ketika dia sedang berpuasa, tapi dia lupa dia sedang berpuasa, maka puasa dia batal. Puasa dia tidak batal. Hak yang wajib bayar kafarah adalah orang yang merosakkan puasa dengan bersetubuh. Sekarang ni memang berzina tu berdosa, tapi puasa dia tidak batal. Sebab dia puasa dia tidak batal kerana dia lupa bahawa dia sedang berpuasa. Tu kena faham. Wala man zana nasiya. Wala musafirin afṭara bizina mutarakhisa. Dan tidak juga kafarah di atas orang yang bermusafir yang dia berbuka dengan berzina. Maksudnya dia membatalkan puasa dia dengan berzina. Hal keadaan dia mutarakhisa, dia berniat mengambil rukhsah. Orang yang bermusafir boleh untuk dia tidak berpuasa. Syarat bagi rukhsah kepada dia. Tiba-tiba dia berzina kerana mengambil rukhsah. Maksudnya dah aku tak wajib puasa. Ada apa yang puasa lah. Dia membatalkan puasa dia dengan berzina. Dia berbuka puasa dengan berzina. Maka kata ulama tidak wajib dia bayar kafarah kerana berdosa dia dengan jimuk saat ni itu bukan dengan sebab berpuasa, tapi dengan sebab suatu yang lain, iaitu dengan berzina. Kita apabila kita bincang masalah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita jangan silap faham. Kita jangan silap faham, oh jadi boleh lah zina. Orang hak musafir walaupun dia berpuasa. Bukan. Kita kena faham molek. Ni bukan permasalahan boleh. Kita bukan nak bincang hukum berzina boleh ke tak ni. Bukan. Berzina hukum dia adalah haram dengan ijma' ulama. Mana sesiapa yang menghalalkan perbuatan zina, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Sebab dia telah menghalalkan perkara yang disepakati oleh ulama bahawasanya benda tu adalah haram. Dan benda ni diketahui ma'ulima minad din bin darurah, terkeluar daripada agama Islam. Kita bukan nak bincang hukum berzina ni. Berzina hukum dia jelas adalah haram. Cuma apa yang kita ingin bincangkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkenaan dengan adakah wajib bayar kafarah ataupun tidak. Hak tu hak yang kita nak bincang. Wal kafaratu 'ala az-zawji anhu. Dan kafarah atas suami, anhu daripada suami. Atas suami daripada suami. Maksudnya, dia di sana ada pandangan yang mengatakan kafarah diwajibkan atas suami untuk suami dan diwajibkan atas isteri untuk isteri. Okey, itu yang pertama. Yang ada pandangan yang kedua mengatakan kafarah wajib atas suami untuk suami dan isteri. Yang ketiga, kafarah wajib atas suami untuk suami. Tidak diwajibkan atas suami untuk isteri. Itu faham boleh Okey, kita sekali lagi. Kita ada pandangan yang mengatakan wajib kafarah. Kewajiban kafarah ni di atas suami untuk suami dan di atas isteri untuk isteri. Sebagaimana suami wajib kena bayar kafarah atas kesalahan diri dia, begitu juga isteri wajib kena bayar kafarah atas kesalahan diri dia. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, wajib kafarah atas suami untuk suami dan isteri. Jadi suami yang kena bayar kafarah tersebut, yang mana kafarah saat itu meliputi kesalahan yang dilakukan oleh suami dan kesalahan yang dilakukan oleh isteri. Dua. Yang ketiga, pandangan yang ketiga, wajib kafarah hanya atas suami untuk suami. Tidak wajib kafarah atas isteri. Dan tidak wajib kafarah atas suami untuk isteri. Perhati boleh. Katanya wal kafaratu 'ala zauji anhu, dan kafarah di atas suami daripada suami. Cakap kita untuk suami. Baik, wa fi qauli, dan pada satu pandangan dhaif ni. Anhu dari untuknya suami, wa anha dan untuknya isteri. Tu anhu daripada suami dan daripada isteri. Kafarah tu di atas suami. Tapi kafarah yang dikenakan kepada suami sebenarnya merangkumi denda yang dikenakan kepada suami dan isteri. Tapi atas pandangan yang kedua ni, jangan kita faham pula kalau isteri membatalkan puasa dia dengan bersetubuh, berzina, tetap wajib kafarah di atas suami dia juga. Bukan. Bukan maksud lagu tu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya pandangan yang mengatakan wa fi qaulin anhu wa anha ni, daripadanya, kalau lebih molek lagi adalah daripada lelaki dan daripada perempuan. Wajib kafarah ke atas suami, yang mana kafarah tersebut denda kepada lelaki dan kepada perempuan sekaligus. Tapi dibayar oleh lelaki. Pandangan yang pertama tadi adalah denda tersebut diwajibkan kepada lelaki dan hanya lelaki yang wajib bayar. Perempuan tak. Wa fi qaulin, dan pada satu perkataan, alaiha kafaratun ukhra, atasnya atas isteri kafarah yang lain. Jadi wajib atas suami kafarah kerana kesalahan suami, dan wajib atas isteri kafarah kerana kesalahan isteri. Katanya wa talzamu man infarada bi ru'yatil hilali wa jama'a fi yaumih. Dan lazim ni mana kata wajib. Mereka wajiblah ia kafarah. Talzamu ay talzamul kafarah. Fa'il bagi talzamu takdir ya, kembali kepada al-kafarah. Wajib kafarah, wajib atas siapa? Man maf'ul bih. Akan mereka infarada, yang tunggal, berseorangan ia biru yatil hilal, dengan melihat anak bulan. Wa jama'a, dan berjimuklah ia fi yaumihi, pada harinya. Maksud dia? Okey, kita kena faham masalah lain dulu. Jadi apabila seorang tu melihat anak bulan,
maka wajib kepada dia berpuasa. Adakah orang lain wajib juga berpuasa kerana dia melihat anak bulan? Kena tengok. Dia tu ada dalam bab penyaksian. Kalau dia ada dalam bab penyaksian, tiba-tiba dia bersaksi, penyaksian dia diterima, maka menjadi kewajipan kepada orang lain juga berpuasa. Dari sana ada golongan yang kedua, yang mana dia nampak anak bulan, maka wajib dia berpuasa. Tetapi penyaksian dia ditolak. Penyaksian dia tidak diterima kerana dia seorang yang fasik sebagai contoh. Maka dia puasa. Orang lain tak puasa, dia puasa. Menjadi kewajipan kepada dia puasa. Tiba-tiba dia membatalkan puasa tersebut dengan persetubuhan. Adakah wajib dia kena bayar kafarah ataupun tidak? Situ. Maka katanya watal zam, lazim, wajiblah ia kafarah. Man farada bi ru'yatil hilal, mereka yang berseoranganlah ia dengan melihat anak bulan, wa jama'a fi yaumi, dan berjemuklah ia pada hari ini. Orang lain jemuk tak ada masalah. Sebab orang lain tak puasa lagi. Dia jemuk tak boleh. Sebab dia telah diwajibkan kepada dia berpuasa. Maksudnya dia seorang tengok anak bulan wajib dia puasa, dia tidak dikirakan syubhah untuk menggugurkan kafarah kerana dia membatalkan puasa dengan persetubuhan. Katanya waman jama'a fi yaumaini lazimahu kafaratan, dan barang siapa yang jimuklah ia pada 2 hari. Tadi sehari, pada 2 hari. Kalau dia jimuk pada 2 hari, lazimahu, lazim, akan dia wajib, akan man kafaratan, 2 kafarah. Kalau 3 hari, 3 kafarah. Kalau 4 hari, 4 kafarah. Ada ke dok sampai ke 2-3 hari ni? Sampai ke 4-5 hari ni jimuk? Ada. Yang anak pernah diajukan soalan-soalan ini kepada anak berkenaan dengan orang jimuk beberapa kali pada bulan Ramadan. Pernah beberapa kali diajukan kepada anak. Tapi alhamdulillah, sebenarnya itu adalah nikmat. Bukan kita kata nikmat buat lakukan dosa, bukan. Nikmat kerana Allah Ta'ala bagi pintu, Allah Ta'ala membuka pintu hati untuk dia mengetahui hukum. Dia pergi tanya hukum saat itu sebab ada perasaan, ada sifat takwa dalam hati. Untuk dia mengetahui bagaimanakah cara untuk dia memperbaiki balik kesilapan dia. Itu sebenarnya adalah hidayah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Baik. Katanya, wa hudutsus safari ba'dal jima'i la yusqitul kafarah. Dan berlaku permusafiran selepas daripada jimuk tidak menggugur ia akan kafarah. Maksud dia, kan orang bermusafir, orang yang bermusafir dibolehkan kepada dia berbuka kerana dia bermusafir. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, bukan mazhab Imam Syafi'i sahaja. Disyaratkan permusafiran yang boleh kita berbuka adalah permusafiran yang dilakukan sebelum daripada fajar. Maksudnya, masuk waktu subuh dia tu dikirakan sebagai orang bermusafir dah. Tapi kalau sekiranya muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau sekiranya dia ketika mana dia keluar daripada kampung dia pada siang hari, keluar daripada kampung dia pada siang hari, contoh pukul 10, maka menurut pandangan majoriti ulama tidak boleh dia berbuka untuk hari tersebut kerana dia bermusafir. Tapi kerana tak larat, kerana hal lain susah, itu masalah lain. Untuk berbuka kerana bermusafir tidak boleh, atas pandangan majoriti ulama. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama mengatakan boleh dia berbuka walaupun dia keluar setelah daripada keluar fajar, daripada rumah dia. Jadi adakah berlaku khilaf di sini akan menggugurkan kafarah bagi orang yang membatalkan puasa dengan persetubuhan ketika dia duduk kampung? Sebagai contoh, dia bermusafir dalam pukul 11. Jadi pada hari pagi tu dia puasa lah. Tiba-tiba dalam pukul 8 dia jimuk. Dalam pukul 11 dia bermusafir. Adakah dia bermusafir setelah daripada dia membatalkan puasa dia dengan persetubuhan menggugurkan kafarah? Kata ulama tidak. Itu maksudnya wahudutsus safari, berlaku permusafiran ba'dal jima' setelah daripada persetubuhan, la yusqitul kafarah, tidak menggugur ia akan kafarah. Baik. Wa kadzal maradu 'ala al-madhhab, dan seperti ini sakit 'ala al-madhhab, di atas madhab. Pandangan yang lebih kuat, dan istilah madhab kita pernah cerita panjang lebar pada muqaddimah kita Minhajul Talibin. Tengok balik apa istilah madhab. Jadi maksudnya orang tu pada siang hari Ramadan dia sihat, wajib kepada dia berpuasa.
Sebab dia duduk kapung. Maka dia puasa. Tiba-tiba dia membatalkan puasa dengan persubuhan. Maka lepas daripada tu, dalam pukul 1, tiba-tiba sakit. Dia apabila sakit, maka tak wajib dia puasa. Adakah sakit yang tidak wajib dia puasa saat itu? Yang berlaku setelah daripada dia membatalkan puasa dengan persubuhan, menggugurkan kafarah, ataupun tidak, menurut pandangan mu'tamad, bahawasanya ia tidak menggugurkan kafarah. Dia tidak menggugurkan kafarah. Tetap wajib dia kena bayar kafarah. Malaikat, Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Saya abang Ustaz Syukur. Pergi Syariah. Oh, ya, ya, ya. Itu macam pernah tengok. Okey, nanti kita cakap ya. Okey. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wajibu ma'aha qada'u yaumil ifsadi 'ala as-sahih, dan wajib ma'aha bersama dengan bersama kafarah qada hari ifsad merosakkan itu 'ala as-sahih di atas kaul yang sahih. Maksudnya di samping wajib dia kena bayar kafarah, wajib juga dia kena qada. Jadi bermakna orang yang membatalkan puasa pada siang hari Ramadan dengan persetubuhan, maka dia telah melakukan dosa besar. Okey, yang pertama dia telah melakukan dosa besar. Maka wajib dia kena bertaubat. Yang keduanya wajib dia kena bayar kafarah. Hanya diwajibkan kepada lelaki sahaja. Ini wajib dilakukan. Hak yang dosa besar ni, orang puan pun dosa besar, lelaki pun dosa besar. Wajib dia kena bertaubat. Yang keduanya wajib dia kena bayar kafarah. Hanya lelaki sahaja. Yang ketiganya adalah wajib dia kena qada puasa tersebut. Kafarah suku, qada suku. Qada ni wajib kepada lelaki dan perempuan. Itu kena faham. Wahya dan iaitu kembali kepada kafarah itqu raqabah, memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba. Dan ni tak ada hamba. Fa in lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Maka jika tidak lam yajid, tidak dapat dia tidak dapat hamba, fa in lam yajid raqabatan, ataupun fa in lam yajid raqabatan, dia tidak dapati hamba, maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah fasyamu syahrain mutatabi'ain. Maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukum. Ini bukan hukum yang direka-reka oleh ulama. Ini hukum yang ditetapkan oleh syarak. Jadi disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi wajib dia kena bayar, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 kali, 4 bulan berturut-turut. Kalau 3 kali, 6 bulan berturut-turut. Maksudnya 2 bulan berturut-turut, lepas tu, tak apa nak segang pula. 2 bulan berturut-turut, lepas tu 2 bulan berturut-turut. Baik. Kalau 10 kali, maka 20 bulan berturut-turut. Hak tu yang diwajibkan kepada dia. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Maksud dari berturut-turut, kalau misalnya dia puasa 50 hari dah, sikit lagi nak habis. Nak cukup 2 bulan. 10 hari nak cukup 2 bulan. Tiba-tiba terbatal puasa dia. Batal puasa dia. Maka kena start mula. Start awal mula. Ni denda. Allah. Tetapi orang yang ada takwa dalam hati, orang yang takut kepada Allah, oleh kerana dia telah mengaku kesilapan yang dia buat, maka dia akan sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang ada takwa. Sebab dia tahu itu adalah kesilapan dia. Maka apabila dia kesilapan, dia kena denda. Dia kesilapan, dia kena denda. Walaupun dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kesilapan melanggar SOP, maka kena denda. 10,000, 5,000, dia kena bayar. Dia kena bayar, maksud jaga. Sallallahu salamata wal afiyah. Baik, sama juga dengan hukum agama. Dia melakukan kesalahan, maka kena denda. Katanya fa in lam yastati', maka jika dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita melihat banyak orang mampu apa? Bukan. Orang yang mampu puasa sepanjang puasa Ramadan, dia mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut.
Memang puasa 2 bulan betul-betul berat. Perasaan berat tu bukan mesti tidak mampu. Jangan faham, oh 2 bulan tak mampu, banyak sangat tak mampu. Tak. Dah awak puasa, mampu tak puasa sebulan? Ramadan. Saya mampu. Okey, kalau sebulan Ramadan puasa mampu. 2 bulan pun mampu juga. Baik. Fa in lam yastati' maka jika tidak mampu, maka fa it'amu 60 miskinan. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah memberi makan 60 orang miskin. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Fakir miskin. Cari je 60 orang fakir miskin. Awak jamu masjid awak buka puasa tak boleh. Sebab apa dia? Sebab orang buka puasa masjid tu bukan orang miskin belaka. Bukan orang miskin belaka. Tok Imam, mungkin Tok Imam saat ni tu ada 2 kerja. Baik. Baik. Dia 60 hari ke boleh 58 hari. 58 hari tak boleh. Zo, 58 hari. Dah sebabkan bulan Islam kan 30 campur 29 dia tak jadi 58, ia jadi 20. Jadi 59. 58 jadi 29. Boleh, mungkin boleh. 29 kalau dia start awal bulan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, jadi maka jika dia tidak dapati untuk tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi nak buka masjid tak boleh dah. Sebab tu imam mungkin ada 2 kerja. Tu imam mungkin kan banyak kerja. Jadi bukan mungkin orang miskin. Tok Bilal mungkin bukan orang miskin. Orang pengurusi masjid bukan mungkin orang miskin. Jadi maksudnya bahawa yang hadir berbuka di masjid bukan semua orang miskin. Mesti kita kena bagi kepada orang miskin. Cari lah. Tak cukup, tak ada kampung kita, cari kampung sebelah. Jadi kita usaha lah. Untuk membaiki kesilapan kita. Ia dikirakan denda. Denda kita. Maka kita kena usaha lah. Baik. Katanya, falau ajaza 'anil jami' istaqarrat fi dhimmatihi 'alal azhar. Maka jika sekiranya tidak mampu, lemah ia daripada sekalian. Mereka hamba pun tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut pun tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin pun tidak mampu. Dia orang miskin juga, orang susah. Orang susah. Macam gerak yang berlaku kepada sahabat Rasulullah. Jadi apabila dia khabar kepada Nabi SAW bahawa dia bersubuh, maka Rasulullah suruh dia memerdekakan seorang hamba. Maka dia tidak mampu untuk memerdekakan seorang. Pada itu Rasulullah SAW suruh pula dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak mampu. Maka Rasulullah suruh dia bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Dia pun khabar Rasulullah, dia tidak mampu. Tiba-tiba orang buat mari sedekah, orang mari hadiah kepada Rasulullah. Seguni buah tamar. Maka Rasulullah SAW cari dia. Rasulullah kata mana orang yang bertanya tadi. Maka Rasulullah SAW dia pun kata saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ambil benda ni mungkin bersedekah sebagai bayar kafarahmu. Maka dia kata, Rasulullah, aku kena sedekah ala afqara minna ya Rasulullah. Aku kena bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada aku, kepada Rasulullah. Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada, demi Allah, tidak ada di antara 2 bukit Madinah ni. Dalam kawasan Madinah ni tak ada satu keluarga yang lebih memerlukan kepada makanan berbanding dengan kami. Kami yang lebih susah dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW suka sampai ke nampak gigi taring Rasulullah SAW. Kata Rasul, idhab fa'at'imhu ahlak. Mengambil makanan ni bagi makan kepada keluargamu. Maka kata ulama, mazhab Imam Syafi'i, kalau dia tidak mampu untuk melakukan 3 perkara, maka tetaplah kafarah. Itu di dalam zimmahnya mengikut qaul al-azhar. Qaul al-azhar. Jadi maksudnya, apabila dia mampu akan datang, dia kena bayar. Kata akan datang, dia ada piti dah. Okey, bayar. Apabila dia ada piti, tiba-tiba akan datang, dia sihat, boleh dia puasa. Tak ada dah, bagi dah. Sebab dia selesai dah. Bayar dengan makanan. Baik.
Katanya faidha qadara ala khoslatin fa'alaha. Apabila dia mampu di atas satu perkara, maka fa'alaha, membuatlah ia, dia akan khoslah. Kalau dia mampu di atas satu perkara, dia buat. Kalau dia mampu di atas satu perkara, kalau dia mampu untuk merdeka, dia buat merdeka. Kalau dia mampu untuk puasa, puasa. Kalau dia mampu untuk bagi makan, dia bagi makan. Itu maksud dia. Wal asahhu anna lahu al-'udula 'ani as-sawmi ila al-it'am li shiddati al-ghulmah. Dan mengikut kaul asah, bahawa harus baginya berpaling daripada puasa. Berpaling maksudnya tidak berpuasa. Tidak berpuasa ila al-it'am, kepada beri makan. Dia tidak puasa 2 bulan berturut-turut, bahkan dia terus bagi makan. Li shiddati al-ghulmah, kerana bersangatan ghulmah. Bersangatan ghulmah. Maksud dia bersangatan ghulmah, bersangatan keperluan dia kepada perkahwinan. Maksudnya dia tak boleh. Allah kuat nafsu dia. Jadi sehari tu memang sekurang-kurang dia kena setubuh 2 kali. Kena setubuh. Kuat sangat nafsu dia. Okey. Apabila begitu kedudukan dia, maka dikirakan, diharuskan kepada dia berpaling daripada berpuasa kepada beri makan. Boleh dia bagi makan tak? Dia ni orang kuat-kuat nafsu sungguh. Tokek madu. Madu tualang lagi, madu yamang lagi. Tokek madu. Memang gagah sungguh, kuat sungguh, nafsu kuda sungguh. Jadi bini tak cukup seorang-seorang, nak 4. Jadi tak cukup seorang-seorang. Jadi memang setiap hari saat ni tu kena setubuh sama. Tak setubuh tak boleh. Kuat sangat nafsu dia. Ada orang lagu tu ada. Ada orang lagu tu kan. Jadi umur baru umur 20-an. Allah, umur baru 20-an. Jadi bulan Ramadan pun berlaku juga. Jadi lepas daripada tu, dia mesti kena bertaubat. Maka lepas daripada Ramadan, kalau suruh dia puasa pun tak dapat. Sebulan pun tak dang. Seminggu pun tak dang. Faham pula. Berlaku pula ketika qada. Jadi ketika tu harus dia berpaling daripada puasa kepada memberi makan. Boleh dah beri makan. Maksudnya, mengikut kaul asah, tidak mampu ni, dia luah makna dia. Termasuklah tidak mampu bagi orang yang syiddatil ghulmah. Bersangatan keperluan dia kepada perkahwinan, kepada nikah. Maka boleh kepada dia untuk bagi makan. Wa annahu la yajuzu lil faqiri sarfu kaffaratihi ila 'iyadihi. Dan bahawasanya, ini kaul yang asah. Apa pada anna lahul 'udul. Kaul yang asah bahawasanya tidak harus lil faqir, kepada orang yang fakir, sarfu kaffarati, menyalurkan kafarahnya ila 'iyadihi, kepada ahli keluarganya. Jadi dah wajib aku bayar kafarah. Isteri aku susah, anak-anak aku fakir miskin, tak apa aku berikan anak-anak aku lah kafarah ni. Tak boleh. Dah dia kuat kan nafsu. Jadi bini dia ada 4 orang, anak dia ramai. Dan orang buat ni nafsu, biasa manusia ada nafsu kan. Bini 4 orang, anak ramai. Jadi kira-kira anak sekali dengan cucu cukup 60 orang. Bakal berikan anak cucu lah. Kafarah ni keluarga dia lah. Fakir miskin belakang, tak boleh. Mesti kena bagi kepada orang asing yang tidak berada di bawah tanggungan dia. Kalau orang yang berada di bawah tanggungan dia, tidak boleh, sebagaimana kita tidak boleh bagi zakat kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Baik, itu maksud wa annahu la yajuzu lil faqir sarfu kafarati ila 'iyali. Tidak harus bagi orang fakir. Orang fakir ni orang yang bersetubuh, dia fakir. Dia nak bagi kepada keluarga dia, sedangkan keluarga dia itu menjadi kewajipan kepada dia memberi nafkah. Jadi kalau dibagi kepada keluarga ke dia, sedangkan dia yang wajib memberi nafkah kepada keluarga. Jadi seolah kata dia saat ni tu nak bayar kafarah, sama je dah. Okay, habis. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babu shaumi tatawwu'. Bab pada menjelaskan puasa tatawwu', puasa sunat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya yusannu shaumul itsnain. Sunat puasa pada hari Isnin. Wal khamis, dan hari Khamis. Sebab dia sunat puasa pada hari Isnin dan sunat puasa pada hari Khamis, kerana di sana ada asar atau hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah sentiasa memilih untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Lepas yang pertama, yang keduanya di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, yang Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan, bahawasanya kata Rasulullah, hari Khamis dari Isnin adalah hari
yang dibentangkan pada keduanya segala amalan anak-anak. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa pada hari tersebut agar amalan dia ketika dibentangkan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Baik. Begitu juga wa Arafah, dan sunat puasa pada hari Arafah, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebut bahawasanya siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku menghitung kepada Allah Subhanahu wa taala ia menjadi kifarah kepada dosa yang dilakukan setahun yang telah lepas, maksudnya dosa setahun lepas, setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Cuma masalah puasa pada hari Arafah disunatkan kepada orang yang tidak mengerjakan haji. Manakala orang yang mengerjakan haji tidak sunat dia melakukan ibadat puasa pada hari Arafah, kerana orang yang mengerjakan haji memerlukan kepada tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan haji. Wa Ashura, dan puasa hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Silap, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Hari Ashura adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, aku mengharapkan ahtasibu 'ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa ia mengkifaratkan dosa setahun yang sebelumnya. Wa Tasu'a, hari Tasu'a, hari yang ke-9. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Bukan. Silap, hari ke-9 dulu. Hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Sehari sebelum daripada hari Ashura. Wa ayami al-bid. Dan disunat juga puasa pada hari-hari bid. Hari bid ni hari putih, hari cerah, iaitu hari yang ke-13, 14, 15 daripada bulan Islam, setiap bulan lah. Wa sittin min Syawal, dan 6 hari daripada bulan Syawal. Wa tatabu'uha afdal, dan tatabu'nya berterusangnya 6 hari daripada bulan Syawal itu adalah lebih afdal. Maksud dia tatabu'nya setelah daripada Ramadan kita buat selalu. Yang kita buat sekaligus, maksud sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari kita buat sekaligus, itu hak yang lebih afdal. Kalau apabila kita kata lebih afdal, bermakna tidak wajib kita tidak dituntut kita buat selalu. Maksudnya tidak dituntut pula. Bukanlah maksudnya kalau kita nak buat selalu lepas daripada hari raya, bukan kita seminggu baru kita buat, bukanlah maksud terluput fadilat dia. Seterusnya wa yukrahu ifradul jumu'ati wa ifradus sabt. Makruh menunggalkan Jumaat dengan berpuasa dan menunggalkan Sabtu dengan berpuasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan berpuasa seorang di kalangan kamu pada hari Jumaat melainkan dia berpuasa sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Ifradkan hari Jumaat dengan berpuasa hukum dia makruh. Rasulullah larang. Ifradkan hari Sabtu berpuasa juga dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tasumu yaumas sabti illa fi ma furida alaikum. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu melainkan apa puasa yang diwajibkan kepada kamu. Baik, kalau nak puasa sehari sebelum dan puasa sehari selepas. Dan makruh wa shaumud dahri ghayra al-'id wa at-tashriki wa shaumud dahri ghayra al-'id wa at-tashriki makruhun liman khafa bihi dararan aw fawta haqqin wa mustahabbun li ghairihi. Jadi kita kena berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada esok insya-Allah kalau sekiranya panjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita pada pagi yang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kelas talaki kitab online kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Ustaz dan memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.